Assalamualaikum dan salam Ramadan. Buletin UKAS edisi petang 25 April 2020 bersama saya Lia Amira Anarigos. Tumpuan berita edisi petang. Sarawak merekodkan 10 lagi kes positif COVID-19 baharu dan menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 478 kes pada Sabtu. Menurut kenyataan media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, daripada jumlah itu 6 kes adalah dari daerah Kuching, 3 kes dari daerah Samarahan dan 1 kes dari daerah Miri. Manakala 2 kes dari daerah Kuching turut dilaporkan telah sembuh dan telah discharge dari hospital, menjadikan jumlah keseluruhan kes telah sembuh adalah 150 kes. Sementara itu, bilangan kes baharu Person Under Investigation PUI dilaporkan menurun sebanyak 135 kes berbanding 147 kes semalam dan 550 kes masih menunggu keputusan makmal. Tiada penambahan kes melibatkan petugas kesihatan Kuching. Berita seterusnya. Para usahawan disaran memanfaatkan perniagaan Ramadan secara atas talian melalui e-Preneur sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah dalam kenyataan medianya pada Jumaat menjelaskan kerajaan negeri telah memulakan 11 Bazar Ramadan online Sarawakku Sayang Bros menerusi Facebook memandangkan embargo Bazar Ramadan tahunan. Dalam pada itu, beliau yang juga Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Khas Rantaian Bekalan Makanan turut mengucapkan tahniah atas usaha baik pihak pustaka yang diketuai Ketua Pegawai Eksekutifnya, Dr. Rashidah, dalam menghasilkan 29 poster dan 4 video kesedaran kepada masyarakat mengenai pengendalian dan keselamatan makanan yang sesuai dengan PKP. Jelasnya, poster dan video yang dihasilkan berdasarkan kepada hasil kajian dan input daripada pakar yang telah melakukan penyelidikan yang kemudiannya diterjemahkan ke dalam bentuk infografik agar lebih mudah bagi orang ramai untuk memahaminya. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Malaysia, bahasa Melayu Sarawak Tempatan dan IBAN. Berita seterusnya. Tabung Darah Hospital Miri bersama Bulan Sabit Merah Malaysia PBSM Daerah Miri telah menubuhkan pusat pendermaan darah sementara di Pusat Latihan MRC Bulan Sabit Merah Miri, Jalan Bulan Sabit Krokop 1. Menteri Pengangkutan Merangkap Menteri Bertanggungjawab bagi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Miri, Datuk Lee Kim Shin, semasa ditemui selepas mengadakan lawatan dan tinjauan pada Sabtu berkata, pusat sementara ini bagi membolehkan orang ramai menderma darah selain di Hospital Miri. Tambah Datuk Lee, penderma darah boleh datang pada setiap Rabu jam 8.30 pagi hingga 1 petang dan setiap Sabtu dan Ahad jam 8.30 pagi hingga 1.30 petang. Selanjutnya, bank-bank tempatan disarankan agar meningkatkan perkhidmatan di luar bandar seperti menyediakan perkhidmatan bank bergerak atau menambah perkhidmatan mesin pengeluaran wang automatik ATM. Menurut Menteri Muda Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan, Datuk Narodin Majais, ia perlu bagi menampung keperluan mendesak rakyat di luar bandar terhadap perkhidmatan bank ketika tempoh PKP. Katanya dalam kenyataan media pada Sabtu, bank-bank tempatan tidak seharusnya memikirkan hal viabiliti dan keuntungan semata-mata, tetapi harus mengesyorkan sokongan tanggungjawab sosial kepada usaha kerajaan membantu rakyat di kawasan luar bandar. Justru adun gedung itu berharap pihak bank tempatan, Kementerian Kewangan dan Bank Negara memikirkan usaha untuk memberi perkhidmatan yang lebih selesa kepada para penduduk luar bandar. Berikut pula mengenai sekatan jalan raya. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telang Usan Dennis Ngau meninjau sekatan jalan raya yang dilaksanakan agensi kerajaan dan swasta di Simpang Feri Long Lama pada Sabtu. Menurutnya, sekatan ini bertujuan untuk memberikan kesedaran dan menyalurkan maklumat berkenaan dengan wabak COVID-19 yang kini sedang menghantui semua pihak. Tujuan besarnya adalah untuk memberi kesedaran kepada penduduk dan rakyat kita daripada kawasan ini, begitu juga yang ingin memasuki ke kawasan untuk senantiasa berwaspada tentang ancaman COVID-19. Ini merupakan sekatan jalan raya kedua dilakukan pejabat daerah Telang Usan bersama agensi kerajaan dan swasta, antaranya Polis Diraja Malaysia PDRM, Klinik Kesihatan Telang Usan, Jabatan Penerangan Telang Usan, Sabah Sarawak Gas Pipeline dan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK Telang Usan. Sehubungan itu, beliau meminta masyarakat di kawasan Baram untuk terus mematuhi arahan Perintah Kawalan Pergerakan bagi memastikan Baram kekal menjadi kawasan hijau bebas dari penularan wabak COVID-19. Jadi saya minta kerjasama daripada penduduk khususnya di kawasan Baram
begitu juga yang datang daripada luar Baram untuk mematuhi arahan ini untuk kita sama-sama menjaga keselamatan, kesihatan semua penduduk kita yang ada di kawasan Baram ini. Sepanjang sekatan jalan raya itu, flyers dan poster mengenai bahaya COVID-19 turut diagihkan kepada pengguna jalan raya. Beralih ke laporan mengenai sumbangan penutup mulut dan hidung. Sebanyak 4,061 ketua isi rumah KIR bagi daerah kecil Engkelili menerima penutup mulut dan hidung sumbangan Kerajaan Sarawak bermula Jumaat. Pemeriksaan dan pengiraan giat dilakukan oleh para petugas PDK Engkelili, dibantu Ahli Majlis Daerah Lubuk Antu Engkelili dan Pusat Khidmat SUPP Engkelili bagi memastikan tiada nama yang tercicir dalam pengagihan bantuan tersebut. Manakala di Miri, penyerahan sumbangan 49,000 keping penutup mulut dan hidung inisiatif Syarikat Kumpulan Samling kepada Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO diadakan di Wisma Syarikat Kumpulan Samling Miri pada Sabtu. Menurut Menteri Pengangkutan Merangkap Menteri Bertanggungjawab bagi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian Miri, Datuk Lee Kim Shin, beliau mengalung-alungkan sumbangan itu dalam usaha bersama memerangi pandemik COVID-19. Tambahnya, antara pertubuhan bukan kerajaan yang menerima penutup mulut dan hidung ialah seperti yang tertera. Sebagai penutup edisi petang, saksikan perkongsian video mengenai aktiviti yang bermanfaat untuk diamalkan sepanjang bulan Ramadan ketika PKP. Sekian bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Jaga diri anda, keluarga anda dan sentiasa berwaspada. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari ukas.sarawak.gov.my atau di Facebook, Instagram, Twitter dan saluran YouTube Buletin Ukas. Salam Ukas.